tak berdiri, lepas tu kata boleh nampak Tuhan di akhirat. Nak tanya kamu faham macam mana? Tuhan berjisim ke, bertempat ke, lagu mana? Tanya dulu. Tanya dulu. Dia nak jawab kan? Dia tujuan dia nak poli kita. Tapi dia tak sedar dia tu macam mana dia pegang pun kita tak tahu. Dia sendiri tak tahu dia pegang lagu mana. Baik, kami kata tak boleh melihat Allah sebab Tuhan tak jisim. Kamu kata Tuhan jisim, tapi tidak. Kalau jisim bak mujasimah. Khalas. Kalau kata tak jisim, sama dengan kami. Sama. Tak jisim. Sama-sama kata tak jisim. Cuma nak tanya mereka ni, okey, Tuhan tak jisim. Nak tanya kamu boleh lihat Allah di syurga nanti? Boleh. Kami pun boleh kan? Tuhan tak jisim, kamu kata Tuhan tak jisim. Kami pun kata Tuhan tak jisim. Kamu kata boleh lihat Allah, boleh Tuhan tak jisim, tapi boleh lihat. Kami pun boleh lihat Allah, boleh Tuhan tak jisim. Khalas. Betul? Pegang ni lah. Kan dia kata jisim, mujasimah. Dia marah pula jangan kata aku mujasimah, Tuhan tak jisim. Bukan. Dia tak mengaku dia mujasimah. Tapi bila nak tanya dia, baik Tuhan tak jisim, ya, dia kata Tuhan tak jisim. Kamu itikad lagu mana boleh lihat Allah di akhirat nanti? Boleh lihat. Sama dengan kami lah. Kami bukan kata Tuhan tak jisim, kami boleh lihat Allah. Khalas. Sama. Tak sama kat mana? Kamu kata setiap yang jisim tu tak boleh dilihat. Boleh dilihat, yang tak jisim tak boleh dilihat. Itu kamu kata Tuhan tak jisim, dan kamu kata Tuhan boleh dilihat. Kok mana? Pusing cakap. Ustaz, dia kata dia boleh melihat bincihan. Dia kata Allah tu boleh lihat tapi bincihan. Maksudnya jihad. Maksudnya jihad mana? Maksudnya jihad. Bincihan. Maksudnya kalau Asy'ariyah ni kita boleh melihat Allah, tapi tak ada jihad. Jadi Mu'tazilah kata Allah tak boleh dilihat, kerana kalau Allah boleh lihat dia ada jihad. Jadi mereka kata boleh melihat Allah tapi bil jihad. Kita tanya jihad apa? Jadi dia tak kata Allah tu berjisim. Jadi confuse itu. Setiap yang berjisim itu mesti ada jihad. Kita nak tanya jihad tu depan ke belakang, kiri kanan? Maksudnya depan, masuk berdepan dengan Tuhan. Begitu lah kau. Jadi sebelum mereka lihat Allah, Tuhan duduk depan ke belakang? Itu kalau kita bahas macam kita sebut itu lah, kan, dengan nisbah. Sebenarnya masalah ni bukan berpihak dah. Tuhan nak lihat. Tuhan lihat walaupun dia tidak kait. Tuhan ni dia. Kalau kita melihat dia duduk di kita sebut alam, tapi sebenarnya tak kena. Tuhan di alam lain, kita alam lain. Kalau bagi kita dia dunia lain, kita dunia lain, dimensi lain. Tapi sebenarnya tak boleh sebut dia, tapi nak lebih faham. Nak lebih faham, tak ada, kita boleh buat bisa kat Tuhan, itu bayar. Lepas tu bila naik di langit, bercerita di atas, tak dicerita secara detail. Tak dicerita secara detail sangat macam mana cerita tentang hak di bawah. Sebab menjadi orang panggil satu rahmat kepada ulama, supaya ulama tak boleh nak cerita. Tak boleh nak cerita secara detail hak di atas. Sebab apa? Kita nak faham, kita nak nisbah kat Tuhan bayar. Macam saya sebut sini, di masa yang sama sekarang, dunia jin dengan dunia dia. Di tempat ni, maka di UM ni ada masjid jin. Mereka ni ada kandang lembu, maka ni ada kandang jin. Dan di sini juga ada bunian. Dari sini agak macam-macam. Di jalur malaikat. Tapi malaikat tak temu dengan jin. Jin pula tak temu dengan malaikat. Lepas tu, dan kita tak bertemu dengan jin dengan malaikat. Dan malaikat, dia duduk sini, dia bukan duduk di dunia baginya. Dia alam lain. Dia bukan duduk dalam bumi. Dia duduk, mana jawab dia dipih kan? Jin begitu juga. Begitu juga roh dan sebagainya. Kita tak faham. Dan jin pun besar. Tapi kalau kita duduk di sini, kalau kita masjid jin, masjid itu mesti besar lagi pada ni. Lebih luas daripada kawasan ni. Masjid dan sebab jin pun besar-besar. Payah kita nak faham, kita tak nak faham. Sebab tu Allah Ta'ala bagi peristiwa Isra' Mi'raj ni supaya kita boleh faham benda yang gaib. Benda-benda yang pelik ni supaya kita beriman. Bila kita beriman dengan benda yang gaib, benda-benda yang pelik macam Isra' Mi'raj, kenapa kita tidak beriman dengan benda yang lain? Macam Nabi Muhammad sendiri dia berjalan, cepat dan lambat. Isra' dia tu daripada Masjid Haram dan Aqsa tu cepat dan lambat. Lambat kan, cepat ni sebelah lain, lambat ni sebelah lain.
boleh pergi satu malam sampai ke Baitul Maqdis, sampai naik ke atas. Tapi lambat tu dalam proses tu. Dalam proses perjalanan dia. Proses perjalanan tu macam-macam bayangan yang Allah Ta'ala beri simbolik yang Allah tunjuk dekat dia. Proses tu lama kata dia. Proses sembahyang azan. Masa tu dunia lain. Patutnya 3-4 hari. Cerita tu memang berminggu lah. Tambah naik ke langit tu lagi lah. Naik ke langit tu juta tahun. Ikut insting kita tak boleh naik tak baik. Tapi satu malam cepat dan lambat. Dalam cerita tu, cerita dalam hadis tu sebenarnya dimensi lain masa tu. Sebab tu kita jadi panjang, jadi lambat. Kalau ustaz yang pandai cerita ni, lama suruh. Cerita proses tu. Tengok dan tempat Masyidah lalu ke mana. Tu memang berminggu-minggu punya cerita. Tak apa kita buat 3 hari. 3 hari punya cerita. Bukan sehari, bukan satu malam punya cerita. Tapi kalau secara keseluruhan, 3 malam kata setengah ulama. Sepertiga malam. Macam-macam pendapat. Tapi apa pun satu malam. Senang mudah kita cakap. Itu cepat lah. Bahkan kata seulama, ada setengah ulama orang besar mengatakan, ketika Nabi keluar pada rumah tu, pintu rumah dia tu, Nabi keluar tu baru pergi sana, elok proses, Nabi sampai elok hari pun masih sampai balik. Tapi kalau ikut secara zahir, habis lah. Kan dulu kan pintu dia dah bulat dah. Habis. Sampai tahu tu, ketahui lah. Tapi muka kamu memang cepat, tapi lambat. Bila Nabi sampai, dunia lain. Tu yang kata Doraemon buat tu, Jepun fikir pandai lah. Doraemon tu, duduk dunia lain. Duduk tempat lain. Yang ada pernah di Itali, pernah kapal terbang hilang. Bagi mereka hilang tu dah lama. Tetapi, bagi mereka berbahaya hari hilang. Tapi dalam beberapa jam saja, dia tersasar. Tapi mereka rasa ada banyak hari. Ni di Itali berlaku masuk dalam surat khabar dulu. Jin masuk ke alam lain, dimensi lain. Lama. Lepas tu kata Allah, dia bukan duduk dalam dunia ni. Tiap ulama dia kata Tuhan bukan duduk di dunia, bukan luar dunia, bukan kiri, bukan kanan. Sebab wa al kama kana alaikan. Dia sekarang macam dulu, dia tak terikat dengan cakrawala, dengan bumi, dengan alam ni. Lepas tu Allah tak boleh kata kanan kiri, depan belakang, atas bawah tak boleh. Dalam dunia pun luar dunia. Jin, kalau malaikat di sini, dia tak kata dia di bumi, dia di alam lain. Sebab mereka semua besar-besar. Semua bersayap. Kalau betul-betul dalam dunia ni, habis hancur tempat kita kalau jin duduk di alam yang nyata. Dan itu kat malaikat duduk di alam nyata. Dengan sayapnya dia tiba habis bangunan jatuh. Tapi mereka duduk tempat lain. Tapi kebetulan kita duduk di bumi, mereka di bumi. Tapi sebenarnya bukan di bumi mereka tu. Kenapa? Dia nak faham ke saya tak pasti. Tapi tuan-tuan boleh faham maksud saya tu kan? Ni saya cerita tak boleh, faham? Ni macam di tempat yang sama ni ada bunian, ada jin, ada malaikat. Tak betul. Jin dia nampak macam lain keadaan dia, suasana. Malaikat nampak suasana lain dan kita suasana kita di bumi dah. Macam ni macam kita tengok ni. Ruh, alam ruh macam lain pula cara dia. Tu kata hebatnya Allah. Kalau macam ni kita nak mikir tak boleh apa tadi alam. Allah, kita nak kata alam Allah tu tak kena, tapi kena buat, tak boleh nak buat. Allah bukan dunia dia lain. Alam. Dia sekarang macam dulu. Dia kata dia tidak takayut. Maksudnya kita tidak takayut dengan zaman wala makan. Tidak terikat dengan zaman. Tidak terikat dengan tempat. Kalau kita kata sekarang Tuhan duduk di malam, tak boleh sekarang Tuhan duduk waktu malam. Ada negara lain masih siang. Ada negara lain masih siang. Ada negara lain yang dah malam, kita petang sekarang ni. Lepas tu Tuhan duduk di mana? Takkan kita kata Tuhan duduk waktu petang, Tuhan duduk di Malaysia. Apa kita nak kata Tuhan di malam, kita duduk siang kan, tengah hari ke petang malam? Tak boleh nak kata. Sebab apa? Dia tidak ikat dengan bumi ni. Dia tak terikat dengan bumi. Yang saya pun pelik. Tunggu dia cerita Tuhan tak duduk dalam bumi, tak duduk luar bumi. Tunggu pun tak cerita, saya pun tak tanya. Tapi tapi Tuhan boleh faham sendiri bila kita mengimbau pula faham kita faham sendiri. Saya sebut ni saya faham sendiri ya. Tapi tunggu kadang dia pandai mengaji bilang. Mengaji. Kadang dia saja dia tak cerita, dia bagi supaya kita belajar lama. Lama-lama Tuhan campur sini. Tuhan tak duduk dalam bumi, tak duduk luar bumi. Kalau kita kira budak-budak, Tuhan tak duduk dalam bumi, luar bumi ya. Kalau tak duduk dalam bumi, luar. Tak duduk luar dalam.
Dia adalah hadis ada menyebut Nabi melihat Allah di situ. Ada satu hadis di situ. Melihat Allah di situ, bukan Tuhan di situ, Nabi di situ. Bukan Allah di situ, Nabi di situ. Macam saya melihat Karim di situ, bukan Karim di situ, saya di situ. Macam kata Raqibtul Farasa Musrajan, aku menunggang kuda Al-Quran berpelana. Atau aku menunggang kuda dalam keadaan apa dia? Bersenjata dan sebagainya. Mungkin kuda tu yang bersenjata, atau kita sendiri yang bersenjata. Tak boleh faham. Yang kita sebut ni, yang kata berpihak ni, sebenarnya bukan begitu Tuhan berpihak lagu nada. Sebenarnya kita perasan dia Tuhan berpihak, sebenarnya dia tidak berpihak. Sebab dia bukan tu alam tu. Bila masa kita melihat Allah, bukan kata dia ambil ada satu batas, satu alam lain dia panggil. Satu saya nak sebut tak dia tu. Apa tu yang kata sampai Jibril pun tak mampu nak naik sampai tahta. Sebab dia tak boleh duduk dari alam tu. Dia tak sampai dah. Tu. Macam mana kita kata Tuhan duduk pagi kanan. Dia duduk percaya Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj tu lagi payah perbahasan daripada Tuhan nak faham Tuhan, tengok Tuhan tanpa berpihak. Lagi baik, tapi dia boleh percaya Isra' Mi'raj. Yang ni mesti Tuhan kena duduk depan, kena tengok. Itu dia kita mesti. Dia tetap munasabah. Tak munasabah Isra' Mi'raj, tak ada munasabah tu. Cerita Isra' Mi'raj tu bukan ada munasabah. Bukan saya tolak, yang dia faham tak. Tak ada munasabah, tapi kita beriman. Apa betul kita beriman? Sebab kita percaya dengan kuasa Tuhan. Kita percaya. Jadi kalau kita percaya dengan kuasa Allah, kenapa kita tak boleh percaya kita boleh melihat Allah tanpa Tuhan duduk di depan kita? Tanpa duduk atas kiri kanan. Tapi kita nisbah dengan kita. Kita nak melihat sesuatu mesti berpihak. Jadi kita bandingkan, kita kiyah dah sampailah ke akhirat nanti pun nak tengok Tuhan dengan berpihak. Bukan. Sebab tu Allah memperlihat, bukan kita melihat Allah, Allah memperlihat dia. Masa kita melihat dia, kita tak tahu kita duduk kiri kanan. Masa tu kita tak tahu duduk kiri kanan. Sebab tu saat yang paling dah hebat, paling sedap sekali saat kita melihat Allah SWT. Itu. Sebab tu Allah memperlihat, Allah memperlihat dia, bukan kita melihat dia. Bila kita melihat dia, mesti kita berhadap dengan dia. Tapi bila dia memperlihat, sebab tu kita pakai nama Tuhan lu bersama wajah Allah. Tu kita tak faham tu ayat. Di mana kau paling, situlah Tuhan. Sebab Allah dia bukan macam berjisim. Bila berjisim dia mesti muqabalah. Bila dia berjisim mesti menghadap. Ini mesti dia menghadap. Tapi Tuhan tak berjisim, kita nak kata mana? Kalau berjisim dia mesti menghadap. Itu jisim sama jisim. Tuhan tak berjisim, kita nak kata mana? Tak boleh nak faham. Isra' Mi'raj faham tak? Tak faham. Isra' Mi'raj pun tak faham, saya mohon. Cuma percaya gitu ya. Sebab ni satu akidah, kita kena percaya. Sebenarnya faham, tak faham. Cuma kita serah apa? Kekuasaan Allah. Nak faham ni, kita nak faham tak boleh. Tu. Tu. Tapi yang saya sebut tadi ni, sebab dia pondok-pondok kata Tuhan tak berisi, kita boleh lihat. Dia pun tak bahas di pihak tu, satu perbahasan yang lain. Memanglah dia pondok sebut kita ni kata Tuhan tak berisi, tapi boleh melihat Tuhan ke mana. Itu kita nak tanya hampa ni Tuhan berisi ke tak? Dia nak tanya gitu lah. Kalau buat pihak, kita bahas buat pihak pula. Buat atas bawah, kita dah sebut dah. Buat atas, ke mana? Kita Malaysia ni bulat, bumi dia bukan duduk atas Malaysia ni. Duduk balik tepi tu. Kalau tengok kota Tuhan duduk atas tu. Atas bawah ni kita ya. Kita yang nama atas bawah. Kat Tuhan dia tak ada di sebelah ni. Dia tak ada benda ni. Dia lain. Dia di dunia lain. Sebut dunia ni masalah. Dia tak lain nak faham kan. Dia dunia lain. Dia tak terikat. Dia sekarang macam dulu. Dia sebut dia sekarang macam dulu. Macam dulu lah dia dulu. Dia tak disebut oleh dengan manusia dan sebagainya. Macam sekarang dia macam tu je. Macam mana jin dengan alam lain. Dia tak mahu kita tak mahu dia. Tak mahu dia. Ya. Ada jismullah kal ajsam. Situ perbahasan panjang lah. Jismullah kal ajsam ni. Itu ada dua ulama lah. Ada ulama kata boleh, ada ulama tak boleh. Jadi paling baik kita ikut pendapat tak boleh lah. Sebab orang tak faham disebut jismullah kal ajsam ni macam mana. Tu. Lebih baik
kita tak payah duk cerita pada orang awam ni sebab dia pun tak faham jisim, tak tahu jisim kita. Tapi ada ulama kita boleh. Tapi kebanyakan ulama yang muhaqqiqin mengatakan tak boleh kita menyebut itu. Jisim ke macam jauhar dia bagi dua. Ada jauhar mutahajiz, jauhar ini mutahiyah. Dia buat dua. Jauhar mutahajiz, lawan mutahajiz. Baru mutahajiz itu Allah. Dia nak gitu lah. Jadi Allah jauhar, jadi jisim tu jisim mutahajiz, jisim ghair mutahajiz. Oh, nak Tuhan jisim lah. Tapi bukan jisim mutahajiz tu. Dia lain. Asy'ariyah kita kalau jisim dah budak yang kena mutahajiz kan. Dah budak. Dia payah. Tapi dia ada jauhar, dia ada jauhar yang tak bertempat. Jauhar pelik. Jauhar pardin dia tak nak bertempat. Sebab tempat dia mesti tul dan ard. Jauhar pardin dia tak ada. Dia tak ada al-ab'ad al-mut'a. Salah satu tak ada dekat dia. Itu ada ulama bahas kat situ. Baik. Tapi dia bernama dengan istilah lain bukan sama dengan Tuhan dah. Maka membawa oleh Mu'tazilah bahawasanya jisim itu ialah benda yang panjang dan lebar dan tebal sama sekali, dan membawa oleh falasifah bahawasanya ni benda yang ada lanjutan. Ini kurang sama saja. Cuma dia tidak membataskan semacam mana Mu'tazilah, tapi maksud dia pun semua tujuan sama je. Tuhan tak berjisim. Macam mana kita juga ulama Usuluddin. Dan membawa oleh falasifah bahawasanya bendanya mana? Nya jisim tu. Nya benda yang ada lanjutan. Lanjutan ni dia panggil jarak, jauh jarak ataupun ukuran panjang. Lanjut. Kalau Arab panggil bu'dun, jamak dia ab'ad. Dia kata al-jauhar al-qabil lil ab'ad as-salasah al-mutaqatiyah ala zawaya. Benda yang ada lanjutan, maknanya yang ada jarak jauh ataupun jauh jarak. Dia ada jauh jarak, jarak jauh ataupun ukuran panjang. Cuma kita panggil panjang, sebenarnya Arab tu tak panggil panjang, tapi bahasa kita sebut ukuran panjang. Maknanya ada ukuran. Panjang tu lah lanjut tu. Tapi dia tak sebut panjang, jadi takut dia bergaduh dengan tu. Panjang, lebar, tebal. Jadi dia boleh lanjut. Dia panggil al-jauhar al-qabil lil ab'ad as-salasah. Baik. Sebab tu kalau kita sebut bila Tuhan berjisim, maka dia ditentu dan dia juga dibangun. Contohnya mana? Kita kata panjang. Panjang ni dia ditentu dengan apa? Panjang ditentu dengan jarak. Panjang ditentu dengan jarak. Begitu juga lebar. Lebar ni kalau bahasa kita tentu dengan apa? Bidang. Kita sebut bidang. Bidang berapa? Kalau kain tu bidang berapa? Ni perempuan nanti lah bawa ni. Ni kakak ayah pula ni. Bidang berapa? Itu bila cerita benda lebar. Bila kain sekeping macam tu, bidang. Jadi itu dia panggil ukur. Tuhan tak boleh ditentu, tak boleh diukur dan tidak dibangunkan. Itu yang kata Tuhan sebut rakkabaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Tuhan tarkibkan ciptaan kamu. Ini dari Tuhan tak berjisim. Rakkabak. Mana Tuhan susunkan? Tuhan bangunkan binaan binyah. Tubuh kamu itu dengan adanya tul, umuk dan arad. Benda ni dia panggil, sebab tu saya sebut jisim ialah satu benda yang tersusun. Itu nama dia jisim. Kalau jisim Mu'tazilah, dia mesti jisim tu mesti besar sikit. Dia ada panjang, dia ada lebar, dia ada tebal. Itu juga di puak falasifah. Benda yang ada lanjutan. Lanjutan ni lanjutan panjang, lebar dan tebal. Yang tiga bergadah-gadah. Bergadah-gadah di atas bucu-bucu. Bergadah di atas bucu. Bergadah saya faham begitu.
Bergadah betinan-tinan di atas buju. Nanti dia tulis nanti dia buat lah. Bergadah tu berselang. Duk berselang seli. Berselang, duk bergadah berselang. Dia pergi ke situ. Macam pangkoh dia buat tu. Tu bergadah. Duk berselang. Lanjutan yang 3, yang bergadah-gadah di atas bucu-bucu. Semuanya duk bertemu di bucu. Dia panggil zawaya. Dia panggil al-jauhar al-qabil lil ab'ad as-salasa al-mutaqattih al-zawaya. Atas bucu. Nanti bucu lagu mana nanti? Ditulis kat situ. Dan takrir. Takrir ni huraian yang demikian itu. Huraian. Jisim itu di sisi pelasipah ni, bahwasanya apabila bertemu satu khat di atas satu yang lain, khat di jarisan. Nanti kita tengok hak bawah tu. Kita ambil hak bawah tu dulu. Hak yang atas tu dia panggil tumbuk. Hak di atas tu tak tu tikam tu. Tikam main hak tu tumbuk. Hak ni khat, dua khat bertemu. Apabila tertumbuk satu khat di atas satu yang lain, maka ada kalanya khat yang tertumbuk itu betul berdiri di atas khat yang dahulu lagi. Khat dahulu tu hak bawah tu, hak kena tikam. Kita tengok atas tu. Dia buat dah tu. Okey. Apabila tertumbuk satu khat tu hak terpacak tu, dia main tikam bergu di atas satu yang lain, hak satu yang lain tu hak bawah tu, hak melintang tu. Maka ada kalanya khat yang tertumbuk itu betul berdiri, tertegak macam hak di bawah tu. Di atas khat yang dahulu. Hak dahulu tu hak terlentang tu. Lagi sama tengah, duduk tengah-tengah betul. Umpamanya lah, maka adalah dua bucu itu sama tajam keduanya. Bucu dia sama tajam. Inilah rupanya tu. Sama tajam. Dia panggil sama tajam. Maknanya haddah. Dalam Salaf panggil haddah. Sama-sama tajam. Bucu dia tu. Hujung lah. Dan jika diperdiri di atasnya, di atas khat tadi, dengan condong, adalah dua bucu itu, satu kecil dan satu besar. Dan yang kecil itu dikatakan tajam, dan yang besar itu dikatakan dopong. Itu bukan bahasa Arab tu. Buka kamu pula dapang. Dopong. Lantai dopong je. Dopong. Kita tanya dia buat. Tanya aku lantai. Kalau kami sana kan kodok. Ada lagi tumpul kan. Kami panggil kodok. Dan ni panggil dopong. Arab panggil munfarijah. Anu dia panggil surah, dia panggil kubra. Dia tu ni mana? Ya, tadi saya sebut dah, jisim ni dia pada sini. Ini dia panggil tul. Ini kita buat nuktah lah ni, dia panggil had mushtarak. Sini ke sini arab. Ini rajah saja. Hakikatnya betul di sini lah. Arab. Sini tikam sini. Dia sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini tikam. Panjang, lebar, tebal. Ini sebagai ini rajah saja. Kalau dia tegak macam ni sama-sama tajam kan. Ini bucu dia ni. Ini dia panggil haddah. Tajam sama tajam. Ataupun surah. Dia ada yang macam ni. Saya ingat tadi tu dia main 3 segi, 4 segi, macam-macam bentuk tu, macam belian. Kalau macam ni, ni lagi tajam. Ni haddah bucu ni. Yang ni munfarijah. Topong. Munfarijah. Lebar sikit lah. Dia pergi tumpul kodok. Ni dia tak tajam. Ni itu je dia nak cerita tu.
Dan jika diperdiri di atasnya dengan condong bagi sengit, adalah dua bucu itu satu kecil. Satu tajam, kecil itu tajam, kecil lah. Dia tak luah. Tu hak balik sengit. Dan satu besar tu hak dopong. Dan yang kecil itu dikatakan tajam, hadah. Dan yang besar, kubura itu dipanggil dopong ataupun munfarijah. Inilah rupanya. Dia buat lah. Dan apabila kita pardu atau letak selalu satu khot, kita letak terus satu khot lagi, kemudian kita galangkan, kita buh satu lagi, mana kita tarik turun bawah. Dan apabila kita pardu atau letak selalu satu khot, kita buh satu baris lagi, kemudian kita galangkan satu pula di tengahnya dengan sekira-kira hasil 4 bucu. Jadi 4 bucu. Apabila kita pardu atau letak selalu satu khot, kemudian kita galangkan, kita selangkan satu pula di tengah dia dengan sekira-kira hasil 4 bucu. Jadi 4 bucu lah kita tarik turun bawah. Okey, 4 bucu. Kemudian dipocokkan pula. Dipocokkan di tempat bergadah itu, tempat bertemu tu, satu khot pula, satu garis pula, dengan sekira-kira ada hujung balik bawah dan balik atas. Maknanya dia pergi selang pergi tu, mana ada lebih. Bukan mana satu panjang satu pendek tak. Sama-sama panjang, saya lebih. Yang balik bawah dan balik atas, maknanya balik bawah ada hujung, balik atas pada hujung, mana ada lebih lah. Dan balik atas, maka hasil tu 12 bucu. Inilah rupanya. Tapi rupa ni kita tak nampak tu. Dia ada hak bergadah tu, mengadap balik kita tu, kita tak nampak. Dia nak lukis tak boleh. Kita nampak je dua tu sebenarnya. Ada lagi satu tu duduk betul macam tu. Tu. Akan tetapi yang dipocok, yang dipacak di tengah tu tidak dapat ditulis di kertas. Tak tulis di kertas tak boleh. Dia tak boleh. Tapi kalau kita buat macam ni lah. Kalau kita buat bisa ingat lah. Dia buat memang tak nampak lah. Sebenarnya maksud dia begini ni. Ni bergadah ni. Ni dia ada hujung dia ni, hujung dia. Tapi dia buat betul-betul macam ni. Dia nak, mana ada satu boleh sampai sini main sini, kita tak nampak lah. Tapi kita buat macam ni, kita buat sini tak elok. Jadi kita kena buat macam ni. Saya nak letih dulu lah. Kita nak kira bucu. Kita buat lagi besar tak apa. Ni gini. Di kamu ni duduk di sana ni. Ni dia cerita bergadah. Tu bergadah dah. Kalau kita tengok berapa bucu dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengok bucu-bucu. Baru kita boleh kira bucu. Ni bucu. Bucu ni pun kena kira ni. Ni. Baru 12. Bucu sini, ni 1 bucu, 2 bucu, 3 bucu, 4. Bawah 4. Ni celah ni. Ni celah ni 12 ni. Betul lah lukis tu. Kita tak lah. Lepas tu nanti dia sebagai raja dah. Maksud dia beginilah. Dia jadi petak kan. Itulah. Cerita tu asal dia. Dia jadi kotak.
Itulah sampah. Buat sampah ni pening selalu. Hanya kita sampah siapa ada pakar tolong cerita. Jangan senyap dia. Tolong cerita betul balik cerita. Tu. Itu yang dia kata. Dan apabila kita fardu letak selalu satu khot. Kemudian kita galangkan. Tadi kita buat turun satu. Mulanya duduk macam tu, buat turun satu. Tadi dia buat contoh ni saja. Dia suruh buat turun satu. Kemudian buh pula satu lagi tu. Tu tak nampak. Kemudian kita galangkan satu pula di tengah dia. Dengan sekira-kira hasil 4 bucuk. Jadi 4 bucuk. Kemudian dipocok. Itu 4 bucuk lah. Kemudian dipocok pula. Dipacak. Di tempat bergadah itu satu khot pula. Dengan sekira-kira ada hujung balik bawah dan balik atas. Balik mula dan balik hujung. Masa kita. Maka hasil 12 bucuk. Inilah rupanya dia buat begitu. Hak tengah tu kita tak nampak. Sebab dia buat betul-betul macam tu. Akan tetapi yang dipocok, yang dipacak di tengah itu tidak dapat ditulis di kertas. Tak dapat ditulis kat kertas. Nak buat macam mana? Saya buat tu dah ni lah tu. Tapi buat macam tu mula faham lah. Tapi naknya dia nak cerita asalnya begitu. Tidak dapat ditulis di kertas. Dan sekarang pulanglah kepada bicara yang asal. Iaitu jadi maknanya perbahasan aina ni maknanya dia berkait dengan jisim. Aina berkait dengan jisim. Jadi bila aina berkait dengan jisim, jangan tanya aina Allah. Tentang ada buah hadis jari tu, kena cari bab lain, kena cari saya satu hari tu. Tak mahu cerita kat sini. Tu satu hamba perempuan tanya aina Allah, Nabi jawab tu kena cari masalah lain. Dia tak mahu cerita kat sini. Kita nak bahas. Aku bagilah banyak dia bincang dalam internet sebagainya. Kita tak mahu cerita tu. Baik. Itu. Pulanglah kepada baik. Dan sekarang pulanglah kepada bicara yang asal, iaitu aina. Bila kita faham, tak ditanya aina Allah. Aina, di mana Tuhan? Dan telah terdahulu. Tapi bila kita tanya, bila jawapan dia tak betul lah kita jawab. Dan telah terdahulu bahawasanya hasil jisim pada tempatnya. Telah terdahulu bahawasanya mana? Aina itu. Jaganya tu. Aina itu hasil jisim pada tempatnya. Pada tempat jisim. Mana apa? Jisim duduk di tempat dia tu aina. Di mana jisim tu? Mana tu? Duduk di tempat. Dan inilah dikatakan, inilah mana? Hasil jisim pada tempat. Inilah dikatakan mengambil lapang. Ini dipanggil mengambil lapang. Dan adalah bagi aina itu 2 makna. Satunya hakiki. Aina ni aina betul. Di mana handuk ni? Ana fil masjid. Aina taskun. Nak tanya aina ni mesti kita pelaga dengan, mesti kita tanya kepada jisim. Dan kena dipelaga dengan tempat, dengan jisim yang lain. Tu. Baik. Satunya hakiki. Dia panggil aina hakiki. Bertempat jisim itu dengan bahawasanya jika jisim itu sejengkal besarnya dan juga tebal dan panjang, maka ada tempat dia itu ialah qadar penuh dia adalah qadar penuh jisim itu sajalah. Maknanya kalau kita kata ruang tu 4 segi tu lah. Kalau jisim tu 4 segi. Kalau jisim tu tebal, panjang, lebar, tempat dia tu tebal, panjang, lebar juga lah. Gitu. Tu. Ini aina hakiki, sebenar-benar. Maka adalah tempat dia itu ialah qadar penuh dia itu, qadar penuh jisim tadi. Ni macam ni kita sekarang kita duduk, ruang angin mula kosong, benda duduk. Angin ni bentuk badan saya ni. Itulah tempat saya.
Itulah kodar ruang dia. Itulah aina yang sebenar. Macam mana ikan duduk dalam air tu. Ikan duduk dalam sungai, itu aina majazi. Tapi nisbah dia dengan duduk dalam air tu, dia dengan air tadi, tempat dia duduk, kita boleh tengok dia duduk situ, itu aina hakiki. Culuh-culuh tubuh badan dia duduk. Cukup dengan badan dia letak. Macam kita letak ada buah dalam selut. Kita benamkan buah dalam selut. Buah tu duduk di celah selut tu, penuh dengan diri dia. Cukup. Tu tempat dia betul-betul. Tu orang beri tempat yang betul. Tu. Maka adalah tempat dia itu ialah qadar penuh dia itu saja. Dan makna yang kedua, aina majazi. Yang kedua tu majazi. Mana? Seperti kita berkata, di rumah itu tempat aku, atau di bucu itu, di penjuru itu tempat aku. Umpamanya, kamu duduk mana ni? Aku duduk di rumah. Tempat kamu di mana? Tempat aku di ujung atau posisi yang bagian-bagian. Dan jika tidak memenuh tubuh kita dalam tempat itu sekalipun, walaupun badan kita bukan duduk penuh situ, kamu duduk di mana ni? Aku duduk di perpustakaan. Bukan mana badan dia pengguna penuh dalam perpustakaan tu orang tak duduk. Duduk di mana ni? Dia tanya duduk mana, tanya tempat lah. Kita tanya duduk di mana? Kamu duduk mana ni? Minum air. Dia kena beritahu tempat. Duduk mana? Di perpustakaan. Apa mana? Tempat aku perpustakaan. Tempat tu adakah dia duduk penuh badan dari dalam perpustakaan? Tak. Dalam perpustakaan tu sudut yang tertentu saja. Macam kita duduk mana? Duduk kedah. Bukan duduk kedah selumbuk badan dia penuh dan kedah tu orang lain tak duduk. Penuh dan kedah tu badan dia. Itu dia pergi hakiki. Tapi tak duduk kedah Allah. Duduk di ujung mana halus kita tengok dah dia itu dia panggil hakiki. Macam itulah. Itu dia panggil majazi. Macam itu kita sebut masa kan. Masa dia ada masa hakiki, masa majazi. Masa. Kamu duduk lama mana tak? Kamu belajar berapa tahun? Belajar 7 tahun. Bohong, dia belajar 7 tahun. Mana dia belajar, dia tak tidur kah? Dia tak balik tempat kah? Tak. Dia ada hakiki, dia ada majazi. Macam kita kata puasa sebulan. Mana kita puasa sebulan? Sekat hari kita puasa. Satu hari tu 24 jam, 12 jam. Kita puasa. Kalau potong-potong tak ada sampai sebulan lah. Tapi dia panggil apa? Puasa sebulan. Tak salah lah ni. Betul-betul kita nak bahas. Dia nak bahas lah. Ni sah tak niat? Aku puasa serta sebulan sekiranya. Kalau nak bahas tak sah. Niat mazhab Malik kan. Aku puasa esok hari serta sebulan sekiranya. Mana kita puasa sebulan? Sebab tu jangan ulama sebut, jangan duk bahas, jangan kita duk bahas kita tak pandai. Padahal benda tak logik pun kita boleh cakap. Itu puasa sebulan. Dia lagi duk main duk cucuk kita. Kalau kita cucuk dah, kamu dunia puasa sebulan ya, sebulan. Kamu puasa lama mana? Berapa lama? Sebulan puasa. Dia cakap tak betul dah. Tapi kenapa ulama tak kritik? Masih faham. Masih faham. Benda ni faham semua. Tapi kalau nak korek jadi macam tu lah. Orang dah ni dia cuba nak korek, ulama tu dia cuba nak korek, lepas tu dia tak faham. Dia duk kira duk korek pula apa dia imsak. Dia nak korek imsak pula. Dia cerita imsak pula. Kita pun tak kata bila kata main masak imsak tu maka tak boleh. Cuma tu batas dia punya itu dia panggil disiplin kita. Supaya kita jangan takut terlajar. Takut dia. Bahkan kita kena faham. Kalau kita mengaji tak tahu lah falak dah ni, saya tak mengaji dah, dulu saya mengaji dah. Falak ni ulama kira 5 minit dia ihtiyat. Dia ihtiyat masa 5 minit. Kalau ikut masuk dah tu, dia ihtiyat lagi. Ni kita kalau bahas kok falak sakit pun ni. Kita lagi tak azan makan, mau lagi tak azan nak makan. Azan bukan sama tepat. Kamu di kampung lagi dahsyat. Di kampung kadang-kadang tak masuk subuh lagi dah salah. Tu bila tua-tua. Muda-muda bukan tak bangun. Kadang-kadang dah 5 minit dah masuk dah, dia baru azan. Kita duk dia duk makan tak azan. Ulama buat siap jangan kita duk pergi punggah. Pagar tu ulama buat jangan tutup. Dan kita pun tak kata tak sah. Kita pun tak kata kalau mana seminit dah azan makan tak salah. Dan kita tak pekah tak kata begitu. Cuma ulama senyap.
Berhenti. Ulama cakap itu saya. Cuma kita kena faham, kalau kita bagi falak, kalau kata pukul 7, kalau pukul 7 masuk, dia akan ihtiyat, dia akan ambil 5 minit. Dia akan ambil masa 5 minit tu. Supaya dia takut apa? Dia kira je lah pukul 7. Tapi takut 75 minit. Ulama 75 minit. Bukan dalam falak. Tapi kalau azan subuh, kalau kata 6.30, mungkin 6.30 kita makan lagi. Elok azan, kita berhenti. Boom. Sebenarnya 5 minit dah masuk dah. Saya tak tahu lah ni bakat mengi falak, saya tak tahu lah kan. Dulu saya belajar, mungkin lah ni version baru pula. Dia akan ambil masa ihtiyat 5 minit. Maknanya kalau 6.30, maknanya 6.25 kena berhenti lah. Sebenarnya dah masuk. Cuma ulama nak ihtiyat. Ulama takut tak masuk lagi kita sembahyang dah. Jadi ulama ambil 5 minit, makan 5 minit. Ni kena faham. Kalau bahas, tak ada orang bahas kok falak ni. Bahas kok hadis, macam dia pegang-pegang dua hadis, memang kadang-kadang menang. Boleh menang salah satu. Saya bahas kok falak. Kok falak dia akan ambil masa ihtiyat 5 minit. Kalau dihitung-hitung Zuhur 1.30, dia akan ambil 1.35. 1.35 baru azan. Tapi 1.30 tu tak masuk dah. Masuk tu di perhitungan mereka. Tapi mereka takut bila 1.30 tu kira 1.30. Hakikat di sisi Allah bukan 1.30, mungkin 1.35. Dia takut semayang tak sah. Mereka lambatkan sikit 5 minit. Jadi kalau dalam falak, kalau kata 6.30, kita 6.30 masuk, lagi seminit kita duduk makan lagi. Sebab apa? Tak sampai 6.30 lagi. Kan? Tu bila baru dohem boleh lagi. Sebenarnya kiraan falak 5 minit tu dah masuk lah. Dah masuk dah 5 minit tu. Jangan buat main. Nanti nak bahas ke mana tu? Kita kok falak. Masuk dah, kali kok masuk dah. Jadi saya tak apa ni sebut lah ni pekat mengi falak, saya takut waktu silap sebut. Tak mengi falak lokal. Tu cerita Aina Hakiki lagi. Di mana kamu duduk? Aina taskun. Aku duduk dalam rumah, bukan duduk selungkup dalam rumah seorang dia. Ada ruang lagi. Tu dia panggil Aina Majazi. Cakap pinjam dia. Aina Hakiki ni. Saya duduk ni tepat ni. Penuh ni tepat ni. Saya duduk dalam selup. Saya duduk dalam air legum. Tu Aina Hakiki. Duduk dalam air. Duduk dia ni buat nampak misal ni tak nampak. Duduk dalam air, duduk dalam selup, duduk dalam mana-mana tempat. Itu dia panggil Aina Hakiki. Di sini ada perbahasan tentang akhwan, gerak diam ni. Kita kena berhenti situ, bahasan panjang situ, payah sikit situ. Dan adalah ulama usuluddin mengibarat macam tu daripada Aina itu dengan akhwan, bukan akhwan. Akhwan jamak daripada kaunun, akhwan yang 4. Berhimpun dia panggil ijtima', iftiraq, harakah dan sukun. Ni 4 ni itulah dia panggil sifat jisim. Dia bertempat tepat ni. Jenis macam ni bertempat. Tuhan bergerak dah, kita nak bahas. Apa makna bergerak? Bergerak jisim ni satu jisim yang berpindah secepat ke tempat. Itu makna bergerak. Tuhan bergerak je lah, dia pindah ke mana. Apakah jisim dia? Tu apa kaitan? Itu kata Maji Makulat ni, walaupun kita bahas tentang makhluk, tapi kita akan faham dan tahqiq tentang Tuhan. Menyalahi daripada apa yang kita belajar. Jadi sekadar itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang kedua. Mudah-mudahan apa yang kita belajar dapat faham, dapat meletakkan iman kita kepada Allah SWT. Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa tub alaina ya maulana innaka antal wali. Allahumma aftah alaina وانشر علينا برحمتك ونسألك اللهم من خائش بين عبد المخلصين وإخوة المؤمنين وشكر الصابرين وقدس المتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا